Waalaikumsalam Mak Ruby dan Assalamualaikum semua. Selamat pagi ya. Selamat pagi untuk hari ini ya, hari yang sangat indah, hari yang ditunggu-tunggu oleh semua Atomian Team Synergy ya. Untuk kita berkopitiam bersama kita punya Sifu, kita punya master, kita punya ayah, kita punya bapa, kita punya mak, Mr. Siti Chan yang memberi kita dorongan, memberi kita tunjuk ajar untuk kita berjaya di Atomy, macam mana dia berjaya sekarang. So, path atau jalan dah dibuat untuk kita semua. Apa yang perlu kita buat ialah follow. Okey, untuk pengetahuan semua, dan maybe ahli baru yang ada pagi ni, Kopitiam Session ni ialah salah satu daripada sistem pembelajaran ataupun budaya kejayaan untuk tim Synergy dan tim Atomy ya. So ia direka khas untuk tim Synergy kita untuk satu session untuk kita belajar dan berkongsi demi mengembangkan kita punya bisnes, kita punya network. So ini semua adalah inisiatif daripada kita punya Sifu, kita punya founder tim Synergy, Mr. Sitian kita. So kita kena appreciate semua ni. So macam semua kita tahu yang di Atomy ni kita tidak perlu menjual. Dia tidak menyuruh kita jual. Dia tak suruh kita pergi jual. Tak ada target pun. Tetapi apa yang Atomy suruh buat ialah belajar dan berkongsi. Belajar berkongsi. Dan kita sangat bertuah. Kita ada session dengan Siti Chan untuk sesi Kopitiam. Ada few lagi session yang Siti Chan buat untuk membimbing kita berjaya macam mana dia berjaya sekarang. So kita macam Siti Chan cakap kat saya selalulah, dia tak boleh nak tunggu. Dia boleh tunggu, tetapi dia tak boleh nak berhenti. Dia tak boleh berhenti. So, siapa yang masih nak buat keputusan, masih nak tengok, masih nak menunggu apa terjadi semua ni, silakan berbuat demikian. Tetapi tim Synergy, especially Siti Chan, dia mengatakan yang dia boleh tunggu, tak ada masalah boleh tunggu, tapi dia tak boleh nak berhenti. Tak boleh nak berhenti untuk terus maju dan berkembang di Atomy ni ya. Okey, so Siti Chan, lama tak jumpa Siti, bos. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi ya. Ya, memang begitu lama kita tak berjumpa di Zoom. So hari ini kita berjumpa kembali. Okey, hari ini adalah seperti apa Syadi beritahu, sesi ini adalah sesi Kopitiam di mana kita santai-santai dan kita tanyalah apa yang tersirat dalam hati ya. Apa yang kita nak tanya, kita harus tanya. Bukan untuk diri sendiri, tanya untuk bagi pihak leader-leader anda atau downline anda atau business partner anda yang mereka mempunyai masalah bila melaksanakan bisnes Atomy ini. So anda bagi pihak mereka, anda harus tanya. Barulah anda mempunyai ilham untuk membantu mereka mengatasi masalah. So seperti yang saya selalu kata di Atomy, bukan di Atomy saja, di mana-mana apa yang kita buat, dua perkara yang penting untuk menjana pendapatan. Perkara pertama ialah mengatasi masalah. Kita harus sentiasa mempunyai fikiran atau inspirasi untuk membantu orang menyelesaikan masalah. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Nombor dua, bagaimana kita boleh menambah nilai pada orang lain dengan kehadiran kita. So itu adalah penting, dua perkara. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah manusia. Mereka datang kepada anda atau dijemput memasuki pasukan anda, mereka ada masalah mereka tersendiri. Mereka ada masalah mereka tersendiri dan setiap manusia ada masalah mereka tersendiri. So kita jangan pula dengan Atomy menambahkan masalah mereka atau membebankan masalah mereka. Kita harus meringankan masalah mereka. Itu nombor satu. Nombor dua, kita harus menambah nilai kan. Bagaimana kita nak menambah nilaikan kehidupan mereka. Itu anda harus fikir. Anda harus fikir bagaimana kita nak menambah nilaikan. Kita di dalam Atomy, kita boleh menambah nilaikan sebagai leader berbagai-bagai cara. Cara pertama ialah kita boleh membantu mereka. Kita boleh bantu mereka untuk
menjalankan bisnes ini secara moral support, atau kita membantu mereka, menemani mereka bila mereka masih baru. Kita boleh menemani mereka untuk menjalankan bisnes ini, kerana setiap orang bila dia nak memulakan bisnes ini, mereka kekurangan ilmu, mereka kekurangan pengetahuan atau pengalaman untuk melaksanakan bisnes ini. Kita boleh menambah nilai dengan membantu mereka dan membimbing mereka untuk berjaya. So inilah apa yang harus kita buat bila kita nak menjana pendapatan di mana-mana, di apa saja kita buat. Dua perkara ini penting. How to solve problems and how to add value. So ini selalu saya sebutkan. Dua perkara ini anda harus pegang, menjadi pegangan hidup kita. Menyelesaikan masalah manusia adalah pegangan hidup kita dan menambah nilaikan. Okay. So hari ini kita juga ada topik yang di mana saya rasa hari ini saya nak bincang sedikit, dan seterusnya saya akan serahkan kepada semua orang untuk bertanya soalan. Okey, pernahkah anda tanya apakah sesuatu yang kurang berkesan, sesuatu yang kurang berkesan yang kita selalu kita amalkan, yang kurang berkesan, dan bagaimana kita nak elakkan? Pernah tak anda fikirkan? Adakah pernah anda fikirkan apakah sesuatu yang anda lakukan kurang berkesan, yang kita sebagai Atomy Business Leader kita harus elakkan? Tahu tak apa yang kita harus elakkan bila kita nak berjaya di Atomy? Boleh tak bagi dalam chat box? Dalam chat box boleh tak tulis apakah perkara-perkara yang kita harus elakkan kalau kita nak berjaya di dalam Atomy? Konteks Atomy, jangan cakap pasal benda lain, pasal Atomy. Perkara-perkara yang kita harus elakkan, topik hari ini. Perkara yang kurang berkesan yang kita harus elakkan. Supaya kita boleh berjaya, supaya kita menunjukkan teladan yang betul kepada orang member-member baru kita yang mengikuti kita. Boleh tak belum dalam chat box kita bincang bersama. Pendapat anda kita akan hargai, tak ada pendapat yang kata cadangan atau pendapat yang kita anggapkan bodoh. Semua pendapat itu adalah sesuatu yang kami amat hargai. Apakah cara yang kurang berkesan yang kita harus elakkan? Satu contohnya tadi Tuan Ashadi beritahu, kita di Atomy kita seharusnya tidak patut menjual barang. Kita tidak patut menjual barang. Ini sesuatu ramai orang di dalam Atomy masih mengamalkan sistem jual beli. Sistem jual beli. Kita ada Thomas kata jangan paksa ahli membeli disebabkan PV. Ini adalah sesuatu yang memang benar. So kita ada banyak benda yang kita harus elakkan. Satu-satunya yang harus kita elakkan ialah kita harus elakkan daripada menjual barang, mengutip duit. Kerana ini adalah online shopping mall. Online shopping mall kita harus mengalahkan orang beli sendiri. Kita tak harusnya beli bagi pihak mereka, buat penghantaran ke rumah mereka dan ambil duit mereka, mengutip duit. Itu sesuatu yang kita harus elakkan. Kerana kadang-kadang bila kita dah ambil duit, kita tak bagi PV. Bila kita tak terlupa bagi PV, kerana kita nak menunggu bagi dia cukup matching dulu, baru kita letak PV bagi mereka. Bila mereka cek 2-3 hari kemudian, mereka didapati PV tak dikembalikan, mereka mempunyai anggapan, upline saya cuba mencuri PV saya. Ini kita harus elakkan. Kita harus elakkan. Okey, kita Syadi, ada lagi soalan di mana hanya beli kita bila perlu, ya. Okey. Betul. Azura beritahu di Atomy kita hanya beli apa yang kita perlu. Apakah keluarga kita perlu atau barangan-barangan keperluan harian kita saja. Jangan cuba beli sesuatu yang melebihi apa yang kita perlu, kerana kita nak matching itu atau kerana kita nak mengejar target. Kerana di Atomy tiada target.
Sebenarnya tiada target. So kita harus buat dengan cara yang betul. Sekarang kita akan bincangkan apakah yang kita harus elakkan. Lepas tu kita akan bincangkan apa yang kita harus pupukkan, apa yang kita harus bina dengan cara yang betul. Ya, so supaya kita semua belajar bersama, kita belajar bersama. Selama pengalaman saya lebih kurang 5-6 tahun ini, saya melalui banyak-banyak cara-cara yang di mana saya rasa harus saya perbetulkan. Dulu saya buat salah, sekarang saya rasa itu salah dan sekarang saya harus insaf, bertaubat. Tak mau lagi lah melakukan benda-benda yang salah. So kita sentiasa belajar dalam Atomy. Ini adalah satu proses yang betul-betul. Atomy bukan saja membantu kita menjana pendapatan yang lumayan, tapi dia juga membantu kita membetulkan cara-cara kita menjalankan bisnes ini dengan lebih berkesan dan menjadikan kita manusia yang lebih mempunyai hati yang mulia untuk membantu. Itu Atomy ya. Okey. Okey, orang harus bagi lagi ya cadangan mengapa yang kita harus elakkan. Banyak perkara yang kita harus elakkan, bukan 2-3 saja. Kita ada banyak. Okey Ya. bos, saya ada satu bos. Okey, apa yang harus kita elakkan untuk menjadi berkesan lagi ya dalam episod ini ialah elakkan mendaftar orang yang tidak bersedia, memaksa orang untuk daftar, dan bila kita daftar jangan tinggalkan dia. Disebabkan Atomy ini daftar percuma, so macam ramai yang kita yang macam pukat ikan masuk tapi ikan tu tak dimasak. Ikan tu tak dimasak. So itu adalah satu benda yang kita elakkan lah. So kita kena make sure orang tu bila kita bawa dia masuk, kita kena educate dia, kena ajar dia. Baru betul lah cara itu. So saya itulah yang saya tengah elakkan sekarang. Dari register ramai-ramai tapi semua orang tidak tahu apa, tidak tahu membeli, tidak tahu apakah kelebihan-kelebihan di Atomy ini and so on. Okey, go ahead bos. Okey. Bagus. Sebenarnya kita tak boleh menjadi tukang tilik bila kita mendaftarkan orang. Sesiapa yang ingin mengikuti selepas mendengar penerangan kita, maka kita haruslah cuba daftarkan beliau. Tapi paling penting sekali untuk membantu beliau selepas daftar, jangan sekali menggunakan perkataan daftarlah percuma. Perkataan itu adalah sesuatu yang menyeleweng, tidak benar, kerana dia memang dia percuma, tapi bukan kerana daftar saja dia boleh jadi kaya. So kita jangan bagi satu informasi yang tak betul untuk menarik orang masuk pada Atomy. Sebenarnya untuk memberi informasi yang betul pada orang sebelum orang memasuki Atomy ialah selalunya bagi penerangan yang cukup betul untuk membantu beliau membuat keputusan. Jangan kalut-kalut. Ada orang dulu dalam kumpulan saya paling banyak yang masuk dan sekarangnya semua dah boleh dikatakan mati dah. Dari keahlian mereka mati kerana mereka kata masuklah ahli percuma, ahli masuk percuma. So itu yang sesuatu yang saya rasa kita harus elakkan. Jangan menggunakan perkataan masuk kerana percuma. Ini adalah satu-satunya sesuatu yang kita harus gunakan paling akhir sekali. Selepas penerangan dan kita beritahu dia sebenarnya sebagai ahli percuma. Bukan ada orang bila dia buka mulut saja, baiklah masuk Atomy, percuma. Tapi tak buat penerangan apa pun. Cuma perkataan masuk percuma. Itu sesuatu yang harus kita elakkan. Sesuatu yang harus kita elakkan. Okey, ada lagi tak apa yang kita harus elakkan? Okey, ada bos. Ada lagi. Okey bos. Dekat chat box ada JR, ada Johari, Abang Johari ya. Okey, dia cakap selalu berkomunikasi dengan tim di bawah kita. Cuba elak merendahkan kreativiti masing-masing. Cuba dengar, respon dan berbincang untuk mencari kesesuaian strategi. Itu kata dia lah. Ini adalah cadangan. Cuba elakkan merendahkan kreativiti masing-masing. Okey, maksudnya
apa yang JR beritahu, di dalam atomi sesuatu yang kita elakkan ialah kita ramai orang yang masuk pada tim kita daripada berbagai-bagai pengalaman, berbagai-bagai apa dah, latar belakang, latar belakang hidup, pengalaman hidup, semua berbagai pengalaman, berbagai pengalaman hidup. So kita jangan cuba merendahkan orang lain, kerana setiap orang mempunyai kelebihan mereka tersendiri, kelebihan mereka sendiri. So kita harus gunakan kelebihan mereka untuk membantu menjayakan kejayaan tim. Kerana setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka tersendiri. Itu yang saya percaya. Kejayaan di atomi adalah kejayaan pasukan. Bila kejayaan pasukan, kita harus boleh dikatakan dia tidak bergantung pada kepandaian seseorang. So kita semua datang berkumpul atau bergabung kerana kita semua ingin berjaya. Semua orang nak di dalam bila mereka bergabung dengan kita, mereka mempunyai hasrat untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Tapi mereka semua mempunyai kekurangan dan kekuatan. Maka kita harus menggunakan kekuatan mereka sementara menunggu mereka membina kelemahan mereka. So setiap orang juga ingin membina kelemahan mereka atau memperbetulkan kelemahan mereka. Mereka tak ada siapa di luar sana yang sanggup memperbetulkan kelemahan mereka. Di luar sana, kalau you lemah, mereka singkirkan you. Di organisasi di luar, kalau you lemah, mereka tidak pedulikan you. Mereka biarkan you lemah di luar sana. Contohnya bila kita bekerja, kalau you lemah, siapa nak perbetulkan you? Cuma orang akan menyingkirkan you daripada organisasi tersebut. Tapi di atomi, bila you lemah, orang membantu dengan menggunakan kekuatan you dan membina kelemahan you dengan memberi anda maklum balas yang lebih positif. So anda boleh menggunakan maklum balas tersebut untuk membina kelemahan anda, mengubah kelemahan anda. Itu yang saya percaya, yang kita harus buat, sentiasa bekerja bertolak ansur kalau kita nak berjaya. Okey, bagus JR. So saya dikata di sini juga betul, di atomi jangan overclaim. Itu sesuatu yang dalam yang kita harus elakkan. Selalunya kalau kita overclaim sangat, orang lagi hilang kepercayaan pada you. So ada orang kata atomi himohim. Oh yo, semua penyakit boleh hilang kalau you amalkan himohim. Itu salah. Kita tak harusnya menggunakan perkataan semua penyakit boleh kita selesaikan atau boleh kita ubati. Himohim bukan itu. Himohim sebenarnya kita harus beritahu mereka, himohim sebenarnya ialah membantu kita membina imun sistem kita, sistem imunisasi kita, menguatkan sistem pertahanan diri kita. Itu tidak overclaim. Okey. So kalau kita kata oh ini kencing manis boleh, darah tinggi boleh, 3 serangkai boleh, itu saya rasa sesuatu yang overclaim tu kita tidak harus lakukan di dalam atomi. Kerana semakin you cuba overclaim, semakin you akan menakutkan orang. Alright, terima kasih. Di atomi saling lengkap melengkapi, betul Syam kata. Betul, itu yang sesuatu lengkap melengkapi. Kita harus kelemahan you ada kekuatan you, kekuatan saya, atau kelemahan you adalah kekuatan saya, kelemahan saya adalah kekuatan you. Itu adalah saling lengkap melengkapi. Terima kasih. Ini sesuatu yang ayat yang paling betul, saling lengkap melengkapi. Terima kasih. Saya dikata jangan janji palsu. Janji palsu bukan saja di atomi, di mana-mana bidang you berada. Kalau you janji palsu, you
You tidak lagi dipercayai orang. Dalam bisnes, khasnya di dalam bisnes Atomy, yang paling penting sekali ialah kepercayaan, trust. Itu yang paling penting. Kalau kita nak membina bisnes ini, kita kena ada kepercayaan antara bisnes partner kita. So, kepercayaan itu penting. Kalau you melakukan janji-janji palsu, itu sesuatu yang orang akan menilaikan. Bila orang mula menilaikan you ni orang yang tidak berintegriti atau tidak boleh dipercayai, mereka tidak akan bersama you untuk menjalankan bisnes ini. Itu penting ya. Integriti adalah paling penting ya. Dalam bisnes ini, trust, kepercayaan adalah paling penting. Kepercayaan. Bagus. Ada lagi apa yang kita tidak harus lakukan bila kita harus elakkan bila kita menjalankan bisnes Atomy. Okey, bos. Betul lah macam bos cakap. Dari mula tadi lah, kita mengetahui yang business is a business of helping people lah, bisnes yang menolong orang. Kita mendapat keberuntungan dengan menolong orang. Satu bisnes yang tak mungkin ataupun mungkin sikit sangatlah yang berada di luar sana lah. Dan kita sudah, platform Atomy ini sudah lengkap, menolong orang, menolong diri sendiri, menolong keluarga, menolong kawan-kawan, and so on. So banyak yang kita dah hadapi bos, banyak kita hadapi ya. Di Atomy ni, macam saya cakap tadi, Atomy menyuruh kita belajar dan belajar. Sebab apa? Macam juga Siti Chan selalu cakap kat saya, Asyadi, agama pun berkembang melalui pembelajaran dan pengajaran. So Atomy ni lebih kurang macam tu. So kita harus belajar dan mengajar untuk kembangkan bisnes kita. So itulah apa yang kita perlu buat. Dan tadi cakap ni, di samping kita belajar dan mengajar, jangan kita overclaim, jangan janji palsu yang dia boleh menakutkan orang. Sebab tu kalau semua orang nampak di Atomy ni kita hari-hari kita ada aktiviti. Itu ODS, itu ini. Sebab apa? Semua kelas-kelas yang Atomy rancangkan, yang tim sinergi rancangkan itu ialah untuk memberi semangat kat kita balik. Bila kita down, kita masuk Zoom meeting, kita tengok Zoom, dia memberi semangat balik. Itulah salah satu bantuan yang Atomy berikan kepada kita secara tidak langsung. Okey bos, macam mana kita nak mengelakkan aktiviti yang tidak memberi kesan kepada kita? Macam saya bos, saya demam 2 minggu and I'm family man demam 2 minggu berkait dengan anak-anak semua. Dan ada aktiviti yang memang bila kita demam ni, macam saya kalau demam, saya punya otak ni dia half function tau. Tak boleh nak buat apa, tak boleh buat itu. Dan bila kita dah recover balik, kita nak start balik, kita tak tahu macam nak start balik. Nak start kat mana, itu ini. So I buat balik from beginning, start back and error everything. So that one takes time sikit lah. Tapi I'm okay with that lah. I okay to take time. Tapi itu adalah mungkin satu yang buat rasa apa benda yang nak saya elakkan daripada tu. Walaupun it's a natural call, tapi macam mana kita nak elakkan benda tu. Go ahead bos. Thank you. Okey, di Atomy sebenarnya kita harus elakkan buat bisnes ini bersendirian. Itu harus yang kita elakkan. Kita harus melakukan bisnes ini berkumpulan atau bersama rakan perniagaan kita. Ada orang buat Atomy, dia buat bersorangan. Bila dia down 2 minggu, maksudnya 2 minggu tu tak ada pergerakan dalam tim mereka. Maksudnya dia bersorangan saja. So kalau kita buat berkumpulan, walaupun kita down, tim kita masih bergerak tanpa kita, dia masih bergerak. Kerana dalam kumpulan tu mungkin 2-3 orang atau 4-5 orang. Itu tim. So sesiapa yang tidak mempunyai business partner lagi, maksudnya you masih baru, you tidak mempunyai business partner, maka you harus bergabung dengan orang atasan, orang yang membawa you masuk. Kalau you tidak yakin dengan orang yang membawa you masuk atau orang yang membawa you masuk itu tidak lagi aktif, cari orang yang atas lagi untuk bergabung dengan mereka buat permulaan. Bila you bergabung dengan mereka buat permulaan, you adalah tim mereka dan mereka sentiasa akan menerima you dengan hati yang terbuka. Kerjayaan you adalah kerjayaan mereka. Di Atomy begitu. So anda adalah
seperti ahli keluarga mereka. So anda harus bergabung dengan orang atas. Jangan bila you tak ada orang bawah, ada orang bisnes perniagaan you, yang you masih mentah lagi, you masih berseorang lagi, jangan cuba buat berseorangan. Cuba bergabung dengan orang atas. Jangan pandang rendah orang atas, walaupun orang atas itu tidak sepandai you atau tidak sekaya you, tapi mereka lah yang membawa you masuk. You kena hargai hati mulia mereka yang nak membantu you berjaya atau nak membantu you menambahkan pendapatan tambahan. So kita tak boleh merendahkan orang atas. Kita harus bergabung dengan mereka. Bila kita mula bergabung dengan mereka, kita menunjukkan teladan supaya orang bawah boleh bergabung dengan you. Kalau kita sendiri tidak bergabung dengan orang atas, orang bawah tidak akan bergabung dengan you. So ini di dalam bisnes ini kita kata monkey see, monkey do. Apa yang anda buat, orang perhati. So buatlah dengan betul. Kalau buat dengan salah, so kita kena cepat-cepat perbetulkan kesalahan kita dan mulakan dengan cara yang betul. Kerana sebelum kita ada rangkaian, kita cuba belajar benda yang betul. Kerana bila kita ada rangkaian, orang akan perhatikan apa yang kita buat dan mereka akan ikut. Kalau kita buat sesuatu yang tak betul, orang bawah akan ikut. Bila orang bawah ikut, kita buat apa yang tak betul, bila kita sedar apa yang kita buat tak betul dan kita nak perbetulkan mereka, maka itu adalah proses yang paling sulit. Proses yang paling sulit. So buatlah dengan betul. Kalau kita masih belum bersedia, belajar dulu. Jangan cuba nak berlari. Kita merangkak dulu. Berjalan dulu. Baru kita berlari. So ramai orang terus masuk dalam Atomy nak berlari. Benda yang pertama, basic, benda-benda yang asas yang harus buat, tidak buat. So lagi kita akan ceritakan benda asas yang kita harus buat untuk berjaya di Atomy. Baru kita boleh berjaya. Kalau kita tak buat benda yang asas, kita tak akan berjaya. Okey, kita cakap pasal masalah dulu. Betul Zura, masukkan diri dalam sistem betul. Ya, memang itu sesuatu yang Zura beritahu. Kita nak berjaya. Ini lagi proses kedua. Apa yang kita harus buat? Sekarang kita cakap pasal apa yang kita harus elakkan. So elakkan daripada bekerja berseorangan. Cuba elakkan. You harus ada business partner. You harus ada business buddy bersama you. Jangan berseorangan. Kalau you berseorangan, memang payah untuk berjaya. Bergerak dengan tim. Bergerak dengan sesiapa yang di atas you kalau you masih tidak ada orang di bawah you. Alright? Okey, ada lagi soalan? Okey, ada lagi tak? Ada tak? Maybe cadangan ataupun apakah yang dia lalui untuk kita rasa benda ni betul tak? So inilah peluang untuk kita berinteraksi direct dengan kita punya Sifu untuk bertanyakan apakah yang kita buat ni betul ke atau tidak. Tambah-tambah lagi apabila kita membuat suatu benda tu di Atomy, kita tak ikut apa yang sistem buat, kita buat cara kita dan tak nampak dia punya efek, tak ada hasil dia. So inilah peluang ni untuk kita tanya, Sifu, betul tak I buat ni Sifu? I tak nampak hasil aja Sifu. So maybe ada siapa-siapa yang nampak benda tu dan mungkin nak utarakan, nak propose dekat kita punya Sifu untuk dapatkan direct answer ataupun jawapan yang terus-menerus dari Sifu untuk kita terus lalai ataupun langgar tembok macam Sifu cakap langgar tembok. So ada tak? Mesti Chaidi ada jadi. Mungkin Chaidi boleh expose something propose something untuk semua orang dengar. Selama Chaidi baru join sebulan 2 ni, apakah yang Chaidi rasa apa yang perlu dielakkan daripada apa yang Chaidi buat sebelum ni. Mungkin ada yang ada experience dengan bisnes lain ataupun marketing network lain yang dulu dia buat kat sana berjaya, dekat sini dia buat tak berjaya lagi. So mungkin ada yang nak terangkan. Jangan malu-malu, kita sebagai satu keluarga di tim sendiri ni, so kita berterus terang saja. So kita nak pastikan kejayaan
seluruhnya dalam tim sinergi ni, macam Chan cakap, kita adalah kejayaan berkumpulan, bukan kejayaan individu. Okay, go ahead. Kalau siapa ada, boleh unmute kan dia punya mic tu, ataupun boleh type, nanti saya akan bacakan. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Sifu. Mak Ruby ni permasalahan dia tak banyak lah, tapi Mak Ruby nak tanyalah dengan Sifu, macam mana cara kita untuk menarik kita punya ahli-ahli supaya menghadiri meeting ataupun kelas apa-apa kelas ni Sifu. Diorang ni lihatlah Sifu, penatlah saya. Ajak pun macam-macam lah caranya. Ada yang lihat memang lihat, tapi dia guna produk. Dia membeli tetapi nak menghadir kelas. Bila tak ada kelas Sifu, kita tak boleh nak melanjutkan punya bisnes, betul? Ilmu kita tak ada. Jadi saya pun tak pandai sangat kan. Cuma saya nak buat form lah, tapi saya tak buat lagi form tu Sifu. Untuk saya hantarkan Sifu ke Kak Sadid ke. Itu saya nak minta pendapat Sifu, macam mana, apa idea yang bagus, yang terbaik lah untuk ni. Kalau secara nasihat, secara ajakan, secara ni, saya pun dah bermacam-macam dah saya ni kemukakan idea-idea untuk ni. Tetapi diorang ni masih degil ke? Degil lah Sifu. Diorang nak berjaya tapi diorang malas. Tu dia. Diorang nak berjaya tapi diorang malas. Okey, masih Kak Ruby ya, masih. Itu je lah. Sebenarnya semua orang nak berjaya, semua orang nak ubah hidup mereka menjadikan lebih baik. Semua orang, setiap orang nak berjaya, setiap orang nak menambahkan, menjadikan sesuatu yang terbaik untuk diri mereka dan keluarga mereka. Tapi kerana mereka tidak melibati sistem untuk berjaya, kerana mereka tidak dapat melihat Atomy boleh mengubah hidup mereka. Mereka tidak dapat melihat. So tugas kita ialah untuk membantu mereka melihat. So in Atomy, dalam motto kita, di motto Atomy kita create the vision. Create the vision. Beza antara orang kaya dengan orang sederhana atau orang biasa dengan orang yang berjaya, kerana orang berjaya mereka mempunyai visi hidup. Mereka ada vision pada diri mereka, keluarga mereka. Bagaimana mereka nak ubahkan hidup mereka? Bagaimana mereka nak adakan keluarga mereka yang hidup lebih bahagia, lebih selesa? Mereka mempunyai misi dalam hidup. Orang biasa selalunya mereka tidak mempunyai visi. Mereka tidak hidup macam tu saja. Mereka hidup dalam zon keselesahan. Sebab itu mereka jadi orang yang biasa. Tugas kita create the vision. Tugas kita ialah untuk membantu mereka membina satu visi untuk masa depan mereka. Bagaimana dengan platform Atomy ini mereka boleh berubah dengan mudah. Mereka boleh berjaya dengan mudah. Itu yang kita harus buat. Kita bukan memaksa mereka ikuti sistem apa. Mereka tidak faham. So kita kena createkan satu bagi bayangan satu masa depan mereka. Create satu hope. Hope tu panggil apa? Satu hope panggil apa? Hope. Harapan. Harapan. Satu harapan, satu impian yang mereka inginkan di kepala otak mereka. Kerana seperti yang Napoleon Hill beritahu kan, what the mind believe and conceive, it can be achieved. Kalau sesuatu yang otak kita tak pernah fikir yang ini boleh dicapai, mereka tidak akan bertindak. So tugas kita ialah create the vision. Make sure that dia orang nampak apa yang mereka mampu laksanakan, walaupun dengan kelemahan mereka, pengalaman, kekurangan dari segi pengalaman, dari segi kewangan, mereka boleh mencapai impian mereka, hope, impian mereka. Itu yang kita harus bantu mereka. Sebab itu banyak orang yang kita datang di sini di Atomy ialah kita harus membantu setiap individu tap into their potential, potensi mereka. Kita kena belajar macam mana tap into their potensi. So itu bila kita ada tap into their potensi, baru mereka bertindak. Bila mereka bertindak, mereka ingin tahu bagaimana mencapai misi mereka atau visi mereka. Bagaimana mereka menjadi orang yang lebih
berjaya. So baru mereka ambil tindakan. Okey, kalau nak berjaya kita harus masuk ke dalam sistem pendidikan kita, sistem untuk belajar. Sama juga dengan anak-anak kita. Bila kita tanya anak-anak kita, apa yang you nak jadi bila you dewasa? Saya nak jadi pilot, saya nak jadi doktor. Oh, bagus, bagus, bagus. Nak jadi pilot, nak jadi doktor. Apa yang kita harus buat? Kena masuklah belajar pergi sekolah. Belajarlah darjah 1, darjah 2 baru boleh jadi doktor. Ya, you tak boleh jadi doktor dengan berfikir saja. You kena harus masuk ke dalam sistem pendidikan sekolah. Baru kita boleh berjaya. So kita beritahu anak kita pergi sekolah, belajar baik-baik, ikut nasihat, ikut cikgu, buat kerja rumah, belajar, pergi tuition kalau sesuatu yang you kurang pandai, beritahu ayah, beritahu mak, mak ayah akan carikan guru tuition yang di luar untuk membantu. Baru dia boleh jadi satu hari doktor ke, lawyer ke, pilot ke, saintis ke. Anak kita akan tanya kita apa yang kita harus buat. Apa yang harus buat, kita beritahu lah, masuk belajar, pergi sekolah belajar, pergi universiti, baru boleh jadi doktor. Ya. So kita harus bantu mereka kreatif visi hidup mereka, macam manakah perjalanan hidup mereka untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Exactly. Betul lah apa yang kita kena bawa, kena create vision. Dalam Atomy pun kita kalau kita go to the class yang kita pergi tu, kita ada life balance, balance life balance. So dekat life balance ni mengajar kita untuk dream vividly, mimpi yang apa orang cakap vividly, mimpi yang jadi nyata nanti. So bila ada mimpi baru ada tindakan, ada action. Dan action dan tindakan tu jangan risau. Dah ada platform, dah ada jalan, dah ada situasi yang apa yang perlu buat, kita cuma perlu ikut saja. So pertama sekali create the vision. Macam Cipu cakap, create the vision, dream vividly. Bagi semua orang mempunyai impian, nak mempunyai rumah, ada swimming pool, nak drive Lamborghini, nak itu ini, nak bawa anak-anak sekolah dekat UK, dekat Harvard, semua itu adalah mimpi vividly. Tapi disebabkan keadaan sekarang ni mungkin tidak bernasib baik, dengan keadaan pembelajaran, environment, pekerjaan, kita tak boleh nak salahkan nasib kita. So kita di sana kita nak kena ubah. Kita nak ubah apa yang kita perlu ubah sekarang, dan kita dah ada platform Atomy ni. Itu yang kita perlu cakap pada dia orang. Takkan macam bahasa kasar lah Cipu, sorry, minta maaf semua, bahasa kasar saya cakap, dah hidup pun nak miskin, takkan nak mati pun nak miskin lagi. So itu bahasa kasar, minta maaf lah kalau saya terlebih cakap. Okey, so apa lagi yang kita hadapi, benda-benda yang kita rasa kita kena elakkan daripada berbuat ini untuk mengelakkan kejayaan kita di Atomy ni. Mungkin boleh tanya Cipu, betul tak Cipu saya berbuat ni? Okey, ada lagi tak yang nak bertanya? Silakan. Okey, kita Syam Wanzul cakap. Okey, terima kasih Puan Rubiah utarakan soalan itu. Dan jawapan STM, bukan SRM, STM Siti Chan memang padu. Betul-betul. Saya pun apa macam tu. Dan saya selalu cakap dekat preview saya, macam kita sebagai bapa, kita nak anak kita berjaya menjadi lawyer, doktor and so on. Tapi dengan keadaan kita sekarang, mungkin bukan lawyer, bukan doktor, macam mana kita nak bagi anak kita menjadi lawyer, engineer, pilot? Dengan cara apa? Dengan bawa dia orang pergi ke sekolah, biar orang yang betul-betul pandai mengajar dia orang untuk dia orang mengejar cita-cita dia orang. Sama di Atomy ni, sama exactly. Sistem persekolahan. Okey. So Azura, Azura, betul tu Kak Syam. Thank you Puan Robiah dan STM Siti Chan. Ya. So ada apa lagi tak yang kita nak bincangkan sebelum Siti Chan masuk solusi dia ataupun jalan penyelesaian dia? Macam mana kita nak elak semua tu, benda-benda yang kita buat tetapi tidak berhasil dan memakan masa. So they drag your time, dia menarik masa anda, lambat sikit lah nak senang ke, nak kaya ke, ataupun nak jadi macam Siti Chan ke, benda-benda yang kita patut elakkan. Okey, Sapawi cakap mindset, jangan fikirkan diri sendiri, pentingkan new business partner. Betul Sapawi. Dan macam selalu kita cakap dekat Atomy ni, kita kena tolong orang bawah untuk kita naik. Kalau kita tak tolong orang bawah, kita tak akan naik. So itulah maksud Syafawi. Anything else Ibu kalau nak cakap lagi?
sebenarnya tu dia orang dapatkan soalan atau idea-idea nak tanya soalan. Go ahead. Sebenarnya sekarang kita nak cakap sesuatu yang kita nak elakkan. Lepas tu kan bila kita masuk jam pukul 12 kita akan beritahu apa yang kita harus laksanakan atau lakukan untuk berjaya di Atomy. So kita bagi masa dulu bagi orang tanya apa yang kita harus elakkan dulu kerana kita kena tahu apa yang kita harus elakkan dan apa yang harus kita laksanakan untuk berjaya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita harus elakkan dan kita sentiasa buat apa yang tak betul dan itu menjadi teladan pada orang baru bila orang baru masuk dia tengok cara you buat tak betul mereka pun terikut-ikut maka rangkaian you tidak akan berjaya. So kita tumpukan kepada sesuatu yang kita harus elakkan dulu. Lagi ada apa-apa dah yang pengalaman daripada leader-leader di luar sana, apa yang kita harus elakkan bila kita nak berjaya di Atomy? Selain pada menjual, selain pada bercakap dengan orang, mai masuk percuma. Itu yang kita harus elakkan. Kita harus elakkan. Kita harus elakkan lagi satu ialah buat berseorangan. Buat Atomy berseorangan, tidak bergabung dengan tim. Itu pun kita harus elakkan. Saya tak galakkan kalau orang buat berseorangan. Bila you masih bersendirian, you masih baru, masuk you bergabung dengan orang atas. Bila you dah ada orang bawah, kumpulan bawah, belajar macam mana berdikari membantu orang bawah you atau business partner you. Okey, Sifu, saya ada satu perkara nak share. Okey, bagus, silakan. Dalam bisnes ni, dalam perniagaan ni, of course kita nak tengok, kita nak berjaya. Dan yang paling utama sekali kalau saya nak tengok family member saya berjaya bersama-sama dengan saya. Family member di sekeliling saya. Masalah sekarang ni, perkara yang paling sukar sekali adalah untuk meyakinkan family member ni untuk sama-sama join. Saya percaya di antara kita semua mesti ada masalah tu. Jadi kalau ada sesiapa yang pernah melalui benda-benda macam ni, boleh share cerita sebab saya kira 80% tak okey. 20% saja yang okey. Yang lain tu macam tunggu dan lihat. Kita cakap pun macam masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ajak masuk masuk Zoom, pergi Success Academy ke, pergi ODS ke, dia orang macam macam tu. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ada yang cara yang paling berkesan, kita boleh orang kata yakinkan mereka. Sebab saya rasa saya masih fail lagi untuk tarik family member ni yang sekeliling saya ni. Ada dekat 100 orang kalau dalam grup WhatsApp apa semua tu. Seorang dua, malam tadi ada seorang WhatsApp kata mau tahu lebih lanjut. Daripada 80 orang, 1 orang saja. So message sharing pun dah buat. Jadi ada kaedah yang paling berkesan boleh share kat sini. Okey, siapa nak bantu Syahdi? Cara yang paling berkesan. Siapa di sini nak bantu Syahdi Ya, silakan. Okey, Syahdi Okey, Syahdi. Thank you for the concern Okey, Syahdi. Okey, my not to say advice untuk mengelakkan semua ni kita kena kalau sorry salah Sifu kita kena move on saja. So apa Syahdi? Dalam bisnes ni you family members, kawan-kawan tu tak akan support. Itu for sure. Tapi ada team members yang macam team Mak Ruby, team Izzat yang satu family semua masuk. Itu very good Tapi most of this most of kawan-kawan kita tak support. Yang support kita most is stranger. Sama dengan saya. So macam Jack Ma cakap bila kita buat satu bisnes ni, orang yang family members takkan support, kawan-kawan takkan support. Tetapi bila time meraikannya, orang-orang ni yang akan datang dulu untuk meraikan bersama kita. So for me it's a normal. Apa yang perlu buat, macam masa I mula-mula buat Atomy dulu,
This is what I do. I buat gathering my family, I briefing them pasal Atomy semua. Sampai sekarang seorang pun tak masuk. Semua orang tengok status saja. Tapi yang mensupport I ialah orang-orang luar, orang stranger. So what I do is kita move on. More focus on stranger. Orang yang macam Siti Chan dulu advise kita, jumpa dekat golf club, jumpa yang orang tak kenal, bercakap pasal bisnes dulu and so on, bertanya pasal apakah dia buat. So I think this business for me lah, tapi not for Mak Ruby atau Izzat punya keluarga. For me, nak go for stranger. Stranger akan lebih support daripada orang-orang yang dekat kita ataupun family kita. Okay, that's all. Thank you. Sifu, saya boleh share sikit tak? Baik, sila tak payah tanya, boleh. Sila tanya, teruskan. Okey, Saidi dan semua, saya pun menghadapi masalah yang sama sebenarnya. Saya pun dah 1 tahun lebih pun saya rasa saya register, tetapi seorang pun tak nak aktif lah dalam saya punya team. Apa yang menyebabkan itu? Bila saya fikir balik, kenapa jadi begitu? Sebab saya sebelum ni saya dah buat macam-macam bisnes. Jadi bila saya buat sesuatu bisnes yang sebelum ni dia tak nampak dia punya hasil dia yang luar biasa, dia cuma biasa-biasa saja. Jadi itu adalah salah satu sebab lah bila ada bisnes baru nanti Sapawi mai cerita, okey yang ni bisnes ni dapat income macam ni. Terputus. Okay, go ahead. Okey, lepas tu bila jumpa bisnes baru, buat separuh jalan, stop. Lepas tu dapat bisnes baru, ajak pula buat bisnes ni, bisnes. Jadi orang family sendiri dia nampak, sebab dia nampak kita ni daripada kita kecil sehingga kita remaja, sehingga kita dewasa. Jadi dia nampak perkembangan kita tak ke mana. Jadi ini yang menyebabkan apa yang saya tanam dalam diri saya sekarang. Selepas saya masuk Atomy, saya tekad kat diri saya tidak akan menyertai mana-mana bisnes yang lain melainkan Atomy. Sebab saya nak buktikan dekat Atomy sebenarnya benda ni boleh berjaya, dan saya tak nak orang cakap apa, tak nak turun bas, tak nak ghostan, tak nak U-turn. Saya tanam betul-betul dalam diri, insya-Allah saya rasa masanya akan tiba dan mereka akan bersama-sama kita meraihkan, menyaksikan kejayaan kita pada masa itu. Apa kita cakap mereka akan ikut. Jadi tak kisah, abaikan, teruskan saja, tapi janganlah putuskan silaturahim. Teruskan bagi mesej, sampaikan maklumat-maklumat yang bagus. Walaupun mereka tak nak, kita hantar mesej, tanya khabar. Ada event-event yang terbaru kita bagi tahu, ada orang yang dah dapat income, dah matching dah apa, kita hantar maklumat-maklumat tu, sentiasa follow up. Saya yakin dan percaya insya-Allah satu hari nanti anda berada di puncak kejayaan bersama-sama. Terima kasih. Memang hebat. Memang bukan saja kepada semua, termasuk saya sekali ya. Bila kita menjalankan bisnes Atomy ini, bila saya perkenalkan pada khasnya adik-beradik saya pun mereka tak mengikuti. Itu perkara yang biasa. Mengapa mereka tak mengikuti? Mereka ada alasan mereka tersendiri. Bila mereka bercakap bila saya panggil mereka masuk, bila saya dah tunjukkan saya ada kejayaan, ada sesuatu keberkesanan atau berhasil daripada pengorbanan saya ini, mereka kata, you boleh lah, you ada masa, kami kerja mana ada masa. Ada yang setengah kata, you boleh lah, you pandai bercakap, kami tak pandai bercakap. Tapi semua itu alasan dan mereka beri untuk diri mereka kerana tak mengikuti. Itu alasan. So, tapi kita sebagai abang ke atau adik ke, kita tahu platform ini memang cukup hebat, boleh mengubah hidup mereka. Kita kena pasti, kita kena selalu memperingati diri kita sendiri. Masa mereka belum sampai lagi. Kita tak boleh putus asa. Kita kena follow up. Satu hari nanti bila mereka ada bersedia, mereka akan bergabung dengan you. Sekarang belum lagi. Dan apa yang Sapawi cakap tu memang betul. Mereka dah mengenali you daripada A to Z. So mereka mengetahui you. So
dan mereka membandingkan diri mereka dengan diri you, atau mereka terlampau mengenali you sampai mereka tak mahu mengikuti you. Itu biasa, itu benar biasa. So jangan, bukan saja Sapawi ke Syadi ke, saya rasa banyak orang di sini mempunyai masalah untuk memperkenalkan khasnya kepada adik-beradik, saudara mara yang terdekat. Khasnya yang terlampau dekat dengan kita, terlampau memahami kita, mereka tidak mengikuti. Begitu juga dengan saya. Ramai ahli-ahli golf saya, kita ramai, kita ada kumpulan 90 orang, 100 orang ahli golf lah, semua orang yang saya kenal. Tak semua orang yang mengikuti. Ada orang cuba bila mengetahui you membuat Atomy, mereka tumpang gembira kerana you berjaya, tapi mereka tidak ingin bersama platform ni kerana mereka pentingkan sesuatu yang lebih, mereka utamakan sesuatu, ada setengah utamakan, mereka perlukan masa untuk main golf lebih banyak, dan mereka kata saya tak mau mengikuti kerana saya nak gunakan lebih banyak masa untuk main golf. So keutamaan mereka berlainan. So kita jangan salahkan mereka. Masa mereka tidak mengizinkan mereka, atau tidak masa yang tidak sesuai untuk mereka mula. Tapi kita jangan give up. Kita kena follow up satu hari nanti, satu demi satu. Betul, antara golf member saya satu saja yang join. Itu Mr. Chua. So mungkin akan datang lagi lah, tapi selagi saya tahu orang yang terlampau rapat dengan you atau terlampau mengenali you, mereka mempunyai alasan mereka sendiri. So yang penting sekali move on lah, seperti yang mereka kata, move on, cari, continue to share this good platform with anyone yang you connected, atau you dapat berkenalan di luar sana. Ramai orang lagi, dan setiap hari kita ada orang baru yang kita bertemu setiap hari. Sesiapa yang di sini kata saya tak ada kawan dah, itu adalah sesuatu yang saya tidak percaya. Kita ada ramai kawan. Kita bukan saja duduk di kampung yang kecil. Kita sekarang dihubungi atau dihubung dengan media yang terkini, Facebook. Kita ada ramai orang. Itu tadi saya ada baca sesuatu yang di mana saya rasa penting untuk kita, ialah bukan di Facebook, bukan saja post produk saja, orang dengar pun, orang tengok takut macam you nak menjual. Post lifestyle, post your lifestyle, pencapaian you go for vacation, orang nak mengatakan, post buku yang you baca, orang nak bergabung dengan orang yang mempunyai pemikiran sama, buku yang sama yang mereka baca. Betul, semalam saya ada tengok Facebook saya tak, saya post selepas saya baca buku The Atomic Habit, saya dah habis baca dah sebulan. Saya gunakan sebulan untuk baca. Dan saya dah habis baca dan saya kata, great book, highly recommended. Macam tu lah post. Tapi jangan selalu post produk. Orang ingat you nak join mereka sesuatu. So orang sama juga kalau you tengok satu siri television, selalu advertisement, Milo, Colgate. You rasa meluat nak tengok gambar tersebut. Pasal terlampau banyak advertisement. Sama juga bila orang tengok you punya Facebook, orang tengok, ayo produk lagi, Tapi kalau orang tengok pencapaian you, your lifestyle, your team, orang seronok. Bila you ada gabungan team dengan orang, team di mana-mana you keluar bersama, meraih bersama, celebrate bersama. This is a good. This is good. Ini cuma terlintas. Lot topik sedikit, terlintas. Okey, teruskan. Boleh baca tak? Ada Rohana Ahmad. Okay. Thank you. Something new for me. That's why kita tengok dekat FB ramai orang-orang yang expose pasal lifestyle. Actually dia punya purpose is to attract people lah, to attract more network ataupun kawan-kawan. Alright, so kita ada message daripada Rohana Ahmad. Rohana Ahmad, sebelum ni mencari yang sesuai dengan diri. Tu sebab banyak bisnes cuba, tapi bila bertemu dengan Atomy, ini yang paling sesuai dengan diri. Tiada alasan dah tak boleh buat Atomy sebab simple sangat bagi saya yang baru, katanya. Betul lah. So
the most important thing is belajar dan terus belajar. Tak perlu menjual, tak perlu nak convince people. Educate people. Dengan pembelajaran kita educate people. Okey Sifu, ada lagi yang nak elakkan, apa lagi yang nak elakkan, bukan dalam atomi saja, dalam bisnes apapun, negative thinking Sifu. As long sepanjang saya berada di atomi ni lebih kurang dekat bulan November ni 2 tahun, bulan November ni tahun, banyak benda yang attack kita tahu. Kalau kita ada negative thinking about apa yang kita buat dan belief yang kita tak trust the belief, so I rasa I dah hanyut dah. I dah mungkin tak buat atomi. Tapi believe me, dalam atomi ni bukan cakap senang, tapi banyak cabaran-cabaran, banyak benda-benda yang attack kita sampai kita boleh berfikiran negatif. So Sifu, macam mana kita nak elakkan negatif-negatif ni datang? Terima kasih tu. Okey. Kita sebenarnya 4 minit lagi sebelum kita nak beritahu apakah tindakan yang harus kita buat untuk berkesan untuk berjaya. So sebelum kita pergi ke topik bagaimana apa yang kita harus buat untuk berjaya, kita ada 4 minit lagi untuk tanya apa yang kita untuk ada cadangkan sesuatu leader-leader yang di sini di luar sana bagi nasihatlah pada orang-orang baru apa yang kita harus elakkan bila kita buat atomi. Ada tak leader nak dengar pada Charlene tak? Apa yang kita harus elakkan bila kita buat atomi? Sesuatu yang kita tak harus buat. So kita dengar pada SRM kita Charlene. Sesuatu yang kita elakkan. Tak dengar Charlene, tak dengar. Okey, boleh. Yang kita seharus elakkan semasa menjalankan atomi daripada pengalaman lately yang 2 tahun ini, apa yang saya melalui mainly lah adalah saya rasa tak kira nama kita sudah ada tim sendiri, kita tak seharus elakkan untuk belajar barang baru. Example. Macam saya seorang yang tak betul-betul bagus dalam pasal bisnes, memang saya okey. Tetapi saya tak akan berhenti di Line breaking your line breaking. I can't hear you. sharing produk. Dan walaupun kita sudah dapat menyampaikan buat pembentangan sharing produk ataupun mungkin pembentangan business opportunity, untuk saya rasa yang paling penting adalah kita seharusnya selalu masih buat peningkatan diri. Macam kali ini saya pergi SA, dan apa yang saya memang belajar daripada SA ini, pengalaman kali ini adalah setiap kali kita buat penyampaian dan setiap kali kita dapat opportunity, kita dapat peluang untuk belajar daripada orang lain yang buat pembentangan yang sama, daripada kita hanya mendengar, sebenarnya kita seharusnya fikir, jika saya yang buat pembentangan itu, macam mana saya boleh dia buat apa yang orang buat tunjukkan adalah lebih baik daripada kita seharusnya belajar. Bukan katanya hari ini saya tahu macam mana nak buat demo vitamin C dah, dan sesiapa yang sharing buat vitamin C punya demo saya biarkan saja. Bukan, seharusnya kita kena belajar macam mana orang itu membawa keluar informasi atau buat pembentangan cara dia buat vitamin C itu ada apa perbezaan dengan apa yang kita share. Selalunya apa yang saya terasa adalah semasa kita sudah tahu, macam saya ingat saya sudah tahu buat sharing marketing plan. So semasa orang lain buat marketing plan, saya ingat saya sendiri sudah sangat hebat. Saya tak akan nak belajar. Sebenarnya tidak. Kita seharusnya setiap kali orang lain buat pembentangan, mesti ada mungkin dia punya contoh, apa yang dia elaborate, apa yang dia cuba menerangkan pasal point yang sama itu berbeza. Itu yang sangat penting. Macam mana kita boleh belajar dan meningkatkan diri untuk terangkan dengan cara yang lebih jelas. Yang itu yang saya rasa, jangan rasa apa yang kita sudah tahu itu sahaja secukup-cukup saya sudah hebat, saya tak nak belajar lagi. No. Tak kira dalam peringkat yang mana, walaupun macam dalam peringkat Sifu, ini yang saya memang belajar daripada Sifu,
tak kiranya walaupun dia punya peringkat sekarang, masih dia selalu belajar daripada sifu-sifu yang lain. Dia juga belajar daripada semua leader yang buat sharing, daripada macam setiap kali selepas saya share, dia akan call saya, dia kata, Charlene, hari ini you share punya barang, saya dapat sesuatu point yang saya rasa saya juga boleh belajar. Ini yang saya belajar daripada sifu. Sedangkan sifu juga sedang belajar, kita seharusnya juga tak kira dalam peringkat apa, kita masih kena selalu meningkatkan diri. Ini yang saya rasa kita seharusnya continue belajar lah. Okay? Daripada kita ingat berhenti. Jangan anggap kita sudah tahu. Itu saja, saya tak nak belajar dah. Saya rasa itu yang sangat penting. Terima kasih. Okey, terima kasih Charlene. Okey, sesuatu yang kita elakkan, sesuatu yang kita harus elakkan ialah teruskan. Ada apa yang kita harus elakkan. Saya rasa apa yang kita harus elakkan ialah kita sentiasa cuba jangan menyuruh orang lain atau business partner kita buat sesuatu yang di mana kita tak buat. Itu juga kita harus elakkan. Ramai orang dia cuba kata, you pergilah Success Academy, tapi dia sendiri tak pergi. You pergilah ni, tapi dia sendiri tak buat. Semua dia nak orang lain buat, tapi dia sendiri tak lakukan. Dia nak orang bawah dia masuk meeting, tapi dia sendiri tak masuk meeting. Itu sesuatu yang kita harus elakkan juga. Kerana di dalam bisnes ini, seperti yang saya selalu kata, monkey see, monkey do. Jangan kita buat sesuatu bagi orang rasa kita nak mempergunakan mereka untuk kejayaan kita. Lagi satu ialah jangan kita ada memasukkan orang, rekrut orang kerana nak bantu you jadi kaya. Jangan mempunyai fikiran macam tu. Itu yang sesuatu yang kita harus elakkan. Itu yang di mana saya rasa kita harus buat. Ramai orang mereka rekrut orang, mereka pergi masukkan ahli baru. Tapi dengan niat harapkan orang ahli baru tu membantu dia jadi kaya. Kalau you mempunyai fikiran macam tu atau gaya cara kerja you macam tu, manusia mempunyai sensitivity, mereka rasa, mereka mempunyai perasaan, mereka boleh terasa dengan apa yang you buat. So jangan rasa business partner kita semua tidak mempunyai perasaan. So bila kita masukkan orang, itu adalah tanggungjawab kita. Sama juga dengan bila kita lahirkan anak. Tanggungjawab kita membimbing, membawa dia sampai dia berdikari, sampai dia berjaya. Bukan lahirnya diharapkan dia boleh satu hari bekerja untuk kita jaga kita. Itu bukan niat kita lahirkan anak. Lahirkan anak kerana kita nak anak kita berjaya. Dan mereka berjaya, itu adalah kebanggaan kita. So jangan rekrut orang kerana you nak berjaya. Rekrut orang kerana nak bantu dia berjaya. Dan bila you nak bantu dia berjaya, you pasti berjaya. Okey, ada lagi tak? Okey, 12 dah. Okey. Okey, bos. Dah 12 o'clock dah. So okey. Actually banyak lagi lah. Banyak lagi. So siapa-siapa yang ada lagi yang malu nak bercerita dekat Kopitiam ni, boleh bercerita dekat leader anda. Nanti leader anda akan try sampaikan kepada leader anda lagi, dan mungkin sampai ke Chan, nanti kita akan dapat perfect answer. Perfect answer. Okay, Chan, bos, kita nak go ahead for 10 o'clock session kan? Macam mana? Boleh, sila. Session apa yang kita nak? Ada yang boleh tanya apa yang you nak, cara yang paling baik atau untuk berjaya di Atomy. Ini sesi kedua ialah apakah kita harus lakukan untuk memastikan kita berjaya dengan lebih mudah di Atomy. Boleh bagi cadangan tak? Bagi cadangan. Apa yang kita harus lakukan supaya kita boleh berjaya dengan mudah di Atomy? Boleh saya sikit? Boleh. Sila. SRM, Jaslim. Okey, selamat pagi ya semua. So, okey, apa yang saya nak cakapkan yang pertama tentang negatif kan. Saya ingatlah, saya rasa kita tidak boleh elak daripada
menerima barangan benda-benda yang negatif lah. Dan sebab itu kita pun mungkin satu hari kita pun akan jadi negatif tau, betul tak? Tapi itu kita tak boleh elakkan sebab benda yang bisnes yang kita buat memang dia luar biasa. So apa yang kita nak buat, kita kena cuba mengajar, beritahu orang, promotekan barang bisnes kita ini. Dan kalau kita bayangkan kalau hari ini, kalau semua orang sudah tahu Atomy, sudah buat Atomy kan, semua sudah bagi you positif, saya ingat kita tak perlu buat lagi lah. Kalau semua orang memang ada pandangan positif tentang Atomy, memang dia sudah jadi member. Mungkin dia pencapaian dia lebih tinggi daripada kita. So saya anggapkan ini sebagai sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus lah untuk bagi kita dorongan. Dan yang tadi apa yang Encik Caidi katakan, masa kita jalankan bisnes kita ni kan, kita akan jumpa ramai rejection lebih-lebih lagi daripada kawan-kawan kita, sanak saudara kita kan. Itu memang perkara yang biasa lah. So apa yang saya nak cadangkan, kita kena ubah diri sendiri. Sebagai contoh, pada dulu pun saya pun seorang yang sama, saya reject saya punya upline sampai 1 tahun lebih. Kalau anda sudah tahu cerita saya, kenapa saya pada akhir-akhirnya saya boleh pergi dengar ceramah Atomy, sebab saya tahu dia sudah ubah tau. Seorang itu dia ubah, itu yang penting. Saya nampak perubahan dia. Dia masih begitu gila kan Atomy, 1 tahun lah dia masih cerita lagi, dan kita tengok pencapaian sudah ubah. So kita boleh nampak. So orang tu dia tak mau ikut kita sebab dia tak percaya kan. Tapi bila lama kelamaan dia kata, orang ni kawan kita ni kenapa dia masih lagi duduk di dalam Atomy? Apakah kelebihan Atomy? Mesti ada sesuatu yang lain daripada yang lain, sehingga kan dia begitu gilakan Atomy sehingga dia tak berputus asa. Sentiasa dia cari kita. So itulah yang memberi satu saya rasa hairan, saya nak ingin tahulah apa itu Atomy. Baru saya pergi dengar ceramah itu. So saya nak cadangkan kepada semua member-member kan, itu memang biasalah kita akan jumpa rejection, kita akan lebih-lebih lagi daripada sanak saudara, kawan-kawan baik kita kan. Itu memang itu orang kata ayat sejuk yang memang sejuk tau, yang boleh melenyapkan semangat kita tau. Tapi itu memang biasa lah. Orang reject kita memang biasa. Apa yang kita mau, cuba ubah. Dan ubah daripada mana? Daripada belajar. Kalau hari ini kita jumpa masalah, kita jumpa apa-apa, kita memang down kan. Tak apa. Datang ke meeting. Datang dengar. Datang belajar. Itu saja. Belajar. Dan bila anda belajar, bila anda dengar orang lain cakap kan, anda akan dapat sesuatu yang tak sama. Pandangan dia ini tak sama, pandangan Sifu dia bagi kita dia ajak kita lain cara. Cara mungkin ini tak boleh masuk, kita corner sikit. Lain cara mungkin boleh masuk. Cara macam ni tak boleh, sponsor dia mungkin dia tak percaya, mungkin kita corner sikit. So sebab itulah kita kena sentiasa, dan saya selalu cakap dengan downline saya lah. Walaupun betapa baiknya macam dulu saya ingat saya boleh cakap lah marketing plan semua boleh lah. Tapi kalau ada orang yang saya bawakan, saya pun akan recommend bagi Mr. Chan bagi Sifu untuk buat activation. Kerana dia tak mau, selalunya kawan kita dia tak mau dengar kita cakap. Dia nak dengar pihak ketiga cakap. Pihak ketiga macam tak berapa kenal dia. Itu orang cakap boleh activate. Itu memang biasa, semua orang memang sama. So jangan putus asa, mungkin kita ubah cara sikit. Jangan pergi cakap semua. Orang-orang yang kita kenal, recommend bagi upline kita. Pinjam tenaga orang lain cakap. Mungkin anda ikut ubahkan sikit kita punya penyampaian. Kita akan dapat lagi cara macam mana kita nak jalankan. So itu saja untuk macam mana yang kita nak jalan dengan lebih baik kan tentang bisnes ini kan. Itulah cara saya. 2 benda sajalah yang selalu Sifu ajarlah, leverage dengan duplicate. Tapi kalau anda perasan tak, kalau anda masuk meeting, kalau anda masuk macam Sunday Kopitiam macam satu forum tahu, satu forum di mana kita jawab soal jawab kan.
So inilah yang bagi kita masa yang bagi kita belajar. Ini bagi masa kita belajar, dan kita dalam meeting ini kan kita sudah buat dua benda. Satu, kita buat leverage. Kita leverage orang atas, orang yang berpengalaman untuk mengajar orang bawah kita kan kalau dia ada masalah. Satu lagi, kita sudah buat duplicate. Kita pun buat duplicate lah. Kita ajak kawan-kawan kita masuk supaya mereka dapat belajar. Itulah satu benda yang kita buat duplicate. So sekali kita sudah buat dua benda. Sudah buat dua benda. So itulah Sunday Kopitiam, forum-forum, meeting-meeting, member sharing semua. Kalau boleh bawa lah orang-orang baru kita, lebih-lebih lagi orang baru kan, bukan anda seorang saja yang datang, bawa orang baru anda datang. So itu saya memang percaya anda akan lebih cepat. Line anda, kumpulan anda akan berkembang lebih cepat. Tiada cara lain lah, ikut cara ini. Masuk one day seminar, masuk Success Academy, masuk kita punya meeting. Jangan bagi semangat dia down. Kekalkan semangat ini, dan kalau kekalkan semangat ini, dia baru boleh pergi buat sharing. Apa yang kita mau, kumpulan kita dia boleh berkembang dah. Kita panggil speed, auto speed dah. Kalau dia tak boleh berkembang, asyik harap kita seorang saja duk pergi cari member saja. Memang kita pernah. Tapi kalau kita ada downline atau leader yang sekali kembangkan kumpulan kita, memang dia cepat. So itulah yang nak cepatkan. Tolong masuk meeting. Okay, thank you. Okay. Thank you J. Slim. Ada falsafah baru tu. Air sejuk. Kita pun sejuk. J. Slim pun dah pandai bahasa Melayu sekarang. Alhamdulillah. Okay, so conclusion dia, apa yang perlu buat? Belajar. Nak jadi pandai, belajar. Nak jadi kaya, belajar. Nak convince orang, belajar. Nak ubah hidup, belajar. So belajar. Di Atomy kita dah siapkan platform untuk belajar. Cuma hadirkan diri, jangan malas-malaskan diri, belajar. Kita bukan lama pun, sejam setengah, seminggu mungkin 2-3 kali saja. Okay, so conclusion dia, belajar. Dan duplikasi, macam J. Slim cakap, duplikasi. Jangan datang seorang, jangan tunjuk kita ni sombong, nak pandai seorang-seorang. So start from hari ni, if any session, ajak kawan-kawan datang. Ajak seboleh-bolehnya. Sampai dia masuk, sampai dia join kita. Ajak dengan cara nak menolong dia. Bukan ajak kita nak mempergunakan dia macam Chan cakap. Okey, Abang Johari ada question lah. Silakan Abang Johari. Go ahead. Tulis lah tadi. Tak, cuma kita nak tanya, macam ahli baru ni, macam kadang-kadang kita cakap dengan dia orang. Tapi kita tak pasti lagi dia orang ni betul-betul berminat ke tak. Cuma dia cakap yes saja. Tapi bila kita dah start daftar dia, tapi masalah dia, kita tak tahu sama ada dia keinginan dia tu memang betul ke hanya sekadar nak bagi sedap hati kita saja. Bila kita daftar dah 2-3 bulan tak beli. Macam mana tu? Terima kasih. Itulah apa Abang Jo kita, dia ada tulis pertanyaan kita. Adakah kita perlukan ahli baru membeli barang dahulu dan baru boleh terus diaktifkan untuk mengelakkan ahli kita tidak tahu lagi keinginannya dalam bisnes ni? I think berkali-kali lah kita Sifu cakap benda ni. So I think bagi Sifu cakap lah supaya hari ni kita clear semua benda ni. Go ahead Sifu. Okay, sebelum saya teruskan kepada soalan Abang Jo ni, sesuatu yang saya ingin cakap, sesuatu yang kita harus elakkan. Kita harus elakkan sebelum kita teruskan, kita harus elakkan ialah bila kita dah mula, kita buat keputusan untuk memulakan bisnes ini, kita harus elakkan sehari hujan 2 hari kemarau. Maksudnya tenggelam timbul. Kita harus elakkan. Kalau nak buat bisnes ini, 1 tahun 2 tahun pertama tu kita kena sentiasa buat. Jangan ada setengah leader call saya, sorry saya kena stop 2 bulan, projek saya sekarang tengah berjalan. Tapi dia dah mau masuk 10 orang dah, tapi dia kata dia nak stop. So ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan orang yang tidak memahami tanggungjawab sebagai leader di Atomy. Mereka suka-suka mereka anggapkan ini sebagai hobi. Suka-suka mereka ada masa mereka buat, tak ada masa tak apa.
mereka tinggalkan sementara. Boleh tak dalam keluarga kita, contohnya kita ada keluarga, beritahu keluarga, ini 2 bulan saya tak ada duit makan untuk keluarga. You orang pergi cari makan sendiri. Boleh tak? Tak boleh. So ramai orang mempunyai, bila dia buat bisnes atomi ni, dia suka dia muncul, tak suka dia tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Orang macam tu kan, siapa nak ikut? Siapa nak ikut? Kalau you jadi leader macam tu, itu sesuatu yang you harus elakkan. Kalau you dah mula, biar sampai garis penamat. Garis penamat. Bila you dah mula. Jangan setengah jalan. You nak slow down boleh. Tapi slow down. Jangan hilangkan diri 2-3 bulan. Dan bila you dah kembali, bila you dah bersedia untuk kembali, tahu orang bawah you semua dah hilang diri. Setuju tak? Ada orang hilang diri pertengahan jalan. Tak tahu apa jadi. Itu sesuatu yang paling menyedihkan. Itu harus kita elakkan sebelum kita lupa, sebelum kita mula pada apa yang kita harus laksanakan. Okey. So di dalam atomi, kalau kita nak berjaya, sebenarnya bukan susah. Kerana kejayaan ini adalah kejayaan kumpulan, bukan kepandaian sendiri, bukan semua bergantung pada diri sendiri. Sebelum kita jawab soalan Abang Joe ni, so di dalam atomi kita harus belajar benda yang berkesan, Kerana benda yang berkesan, kalau kita lakukan dengan lebih kerap, dia akan mendapat hasil. Setuju tak? Benda yang berkesan, kita nampak setiap orang gunakan cara ini berkesan, dan kalau keberkesanan ini kita lakukan dengan lebih kerap, dia akan membawa hasil. Setuju tak? Tak setuju? Okay. So ini so benda yang mudah, sesuatu yang mudah, kita kena buat berulang-ulang. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang berkesan, sesuatu yang bagus atau berkesan, yang boleh memberi hasil, kita kena buat dengan lebih kerap. Sesuatu yang mudah kita kena buat dengan berulang-ulang. Dan kita boleh berjaya, dan kejayaan kita jadi lebih senang. So apa yang kita nak beritahu, apa yang benda yang berkesan untuk berjaya, dan apa yang benda yang mudah untuk kita lakukan dengan lebih kerap. Okey tak? Kita nak cakap pasal ini dalam 30 minit terakhir. Okey, ini adalah sesuatu yang kita nak cakap. Okey. Okey, kita kembali pada soalan Abang Joe. Apa yang kita harus buat? Setengah orang bagi kita IC untuk daftarkan dan mereka tidak buat apa-apa pun. So di dalam atomi yang paling penting sekali, kita harus terangkan. Kalau kita tidak pandai untuk menerangkan informasi yang diperlukan oleh orang yang si pendengar tu untuk membuat keputusan, kita harus leverage, kita harus pinjam kemahiran orang atas untuk melakukan. Jangan kita lakukan sendirian dan harapkan sesuatu itu datang bergolek atau rezeki itu datang bergolek. Dia tak mungkin. So bila kita tidak tahu memberi informasi yang lengkap untuk orang yang si pendengar tersebut, orang baru tersebut untuk buat keputusan, kita pinjam kemahiran orang atas. Itu kita harus buat. Setengah orang dia tak tahu. Dia cuma beritahu atomi baguslah, ini baguslah, tapi apa yang bagus dia tak terang dengan informasi yang lengkap. Itu bila orang buat keputusan tu, okeylah you daftarkan saya lah. Bila dia daftarkan orang tersebut, orang tu tak buat apa-apa pun. Itu nak salahkan siapa? Dia salahkan si pendengar tu. Si pendengar tu dah masuk dah, tapi dia tak buat apa-apa pun. Tapi sebenarnya si pendengar tu tidak tahu apa yang harus buat kerana informasi yang diberitahu pada mereka tidak lengkap. Dia tak tahu apa yang harus dia buat. Dia percaya, dia nak ikuti, dia nak ubah hidup dia, tapi tak ada informasi yang lengkap untuk meyakinkan beliau supaya ambil tindakan. Itu dia salah siapa? Bagi orang yang buat penerangan itu, dia kata dia yang salah. Saya dah beritahu dia dah, tapi dia tak buat apa-apa pun. Dah sign up, hilang diri. Sebenarnya bagi saya, pengalaman saya ialah si pendengar itu tak salah. You yang tak menjalankan sesuatu yang lengkap. You tak jalankan sesuatu yang profesional untuk memastikan
Bila dia buat keputusan dia itu memang atas informasi yang anda berikan dengan lengkap. So jangan harap di atomi bukan kuantiti ya, kualiti yang penting. Kualiti yang penting. Sebab itu saya nak beritahu anda, 1 tahun saya, kalau contohnya di atomi kalau nak berjaya, 1 tahun saya bina 5 orang leader. 5 leader saja. Ya, kalau di tempat kerja saya tahun pertama saya tetap saya bekerja. Tahun kedua di tempat kerja saya juga tetap saya bekerja. Tapi kalau saya menggunakan duplikasi ini, 1 tahun pertama saya bina 5 orang. Tahun kedua 5 orang tu, seorang bina 5 orang, saya sudah ada 25 leader yang bersama saya menjalankan bisnes ini. 25 orang, seorang bina lagi 5 orang, itu ada berapa orang? Yang boleh kira tak? Tak saya kira. You ada 125 orang. Leader. Jangan kata pengguna lagi. Leader yang bersama you. 1 tahun 5 orang nak membina 5 leader saja. Bukan susah. 1 tahun kita ada 365 hari. Saya nak membina 5 leader. Itu 5 leader tu, saya dengan 5 leader tu, kita membina seorang membina lagi 5 leader. Saya ada 125 leader. Dan 125 tu tahun ketiga dah. Tahun keempat 125 tu seorang saya bersama mereka bina lagi 5 leader. 625 orang. Tahun kelima 625 orang tu seorang bina lagi 5 leader. Saya ada 3125 dan 3125 leader tersebut mereka cuma beli barangan 1 atau 2 produk atau anggapkan mereka gunakan Himohim. Saya dah Auto Diamond Master. Pendapatan saya 20,000 ke atas. Adakah itu susah selepas 5 tahun dengan menggunakan kaedah-kaedah yang mudah? 5 orang 1 tahun. 5 orang 1 tahun. Kalau you bekerja selepas 5 tahun, you tetap you bekerja. Kalau you tak bekerja, pendapatan you kosong. So itu saya menggunakan sistem ini. Sesuatu yang mudah dan berkesan, kita harus ulang. Kita harus dikerapkan, menjalankan tindakan dengan lebih kerap. 1 tahun saya bawa 5 orang, saya latih 5 orang. Dan 5 orang tu, bersama 5 orang tu, saya gunakan tahun kedua, saya bantu mereka bina 5 orang. 25 leader dah. Tahun ketiga, 25 leader tu, bina 5 orang. 1 tahun, bina 5 orang. Saya sudah ada 625 orang. Dan 625 orang, seorang bina 5 orang, 3,125. 3,125. Semua beli barangan kegunaan sendiri, barangan kegunaan rumah. Saya Auto Diamond Master, Auto Shine Rose Master. Leader, saya tak katakan pengguna. Kita selain pada itu, kita ada banyak pengguna. Tapi saya kata 5 leader. Susah ke? Tak susah. Sebab itu saya beritahu, sesuatu yang mudah, kita harus duplikasikan dengan lebih kerap. Baru kita dapat hasil yang bagus. Setuju tak? Bateri tinggal 3. Okey. Alright, ada apa lagi soalan? Apa yang kita harus buat untuk berjaya? Okey, saya teruskan kepada sesiapa yang belum lagi tahu apa tu 8 step of success, you orang harus pergi dengar daripada leader-leader kita yang di dalam YouTube ke apakah, 4 langkah mudah untuk berjaya. Itu harus anda dengar. Tapi hari ini saya ringkaskan. Okey, nombor 1, step pertama untuk berjaya, step pertama ialah nombor 1. Kita kena ada goal. Kita kena ada matlamat hidup. Bila kita masuk dalam atomi, kita kena ada matlamat di atomi. Apakah matlamat anda di atomi? Kalau anda tidak tahu matlamat apa anda di atomi, maka anda tidak boleh berjaya di atomi. Matlamat. Apakah matlamat? So matlamat anda bukan untuk diri anda sendiri saja. Matlamat anda haruslah berdasarkan 4
benda ni ya. Dia panggil balance life. 4 benda ni. Bagaimana untuk keluarga kita? Bagaimana untuk diri kita? Apa yang you harus lakukan bila melibati Atomy untuk you berjaya? So you kena, apakah you nak lakukan bila you dah berjaya? Semua itu harus ada dalam matlamat hidup anda. So bila you buat goal setting, bila you buat matlamat hidup dalam Atomy, apa yang you nak bezakan diri you sebelum you mengenali Atomy, dengan Atomy harapkan you boleh buat perubahan. So you, apa yang you perlu buat ialah bila you tulis matlamat anda tidak perlu fikir, bolehkah saya berjaya? Bolehkah saya dapat apa yang saya nak? Saya nak rumah besar, saya nak rumah sendiri. Sekarang saya rumah sewa, saya nak rumah sendiri. Bolehkah? Jangan pergi fikir you bolehkah tak boleh, kemampuan diri you semua tak boleh. Itu yang you nak. Matlamat adalah sesuatu yang you nak. Tak perlu you pergi fikirkan, bolehkah saya dapat? Mampukah? Bolehkah? Keraguan tu semua ketepikan. Bila you tulis matlamat hidup anda di Atomy, menggunakan platform Atomy, tulis apa yang you nak. Tak payah pergi risau, boleh berjaya tak berjaya. Nombor 1, when you do a goal setting, itu yang harus anda buat. Tulis apa yang you nak. Tak pergi risau. Itu yang paling penting. Okay, so step kedua dia kata apa tau? Kita kena mempunyai keinginan yang berkobar-kobar untuk berjaya. Keinginan, determination. So step kedua di Atomy, step of success, keinginan untuk berjaya. Orang yang mempunyai keinginan untuk berjaya bila mereka mula merasai hidup mereka kekurangan, baru mereka ada keinginan. Kalau mereka rasa diri mereka dah segalanya dah mencukupi, mereka tidak ada keinginan. So kita kena, bila kita nak wujudkan keinginan tu, kita kena tahu keadaan diri kita sendiri, keadaan kita sekarang. Kalau keadaan kita sekarang tidak begitu memuaskan, tidak begitu selesa, baru kita ada keinginan. So tanya diri anda, apakah kekurangan, apakah yang kekurangan yang you ada untuk keluarga you, untuk diri you. Bila you dah tulis semua kekurangan tersebut, baru you mempunyai keinginan untuk berjaya, keinginan untuk mencapai apa yang you kurang. Keinginan itu nombor 1, you kena harus ada. Dan untuk berjaya di Atomy, bukan saja keinginan, you kena harus rendahkan diri untuk datang belajar. So dalam bahasa Inggeris dia kata be coachable. Being coachable, that means you sanggup diajar, you sanggup dibimbing. You datang dengan empty your cup, kosongkan cawan anda supaya orang isi air tersebut. Itu kena ada. Kalau you tidak mempunyai keinginan untuk berjaya, you ada goal setting dan you ada keinginan untuk berjaya, keinginan berkorban-korban, tapi anda tidak sanggup belajar, anda tidak mungkin berjaya. Tidak mungkin. So jangan gunakan pengalaman di luar sana untuk menjalankan Atomy. Kalau you gunakan pengalaman luar di sana untuk menjalankan Atomy, kemungkinan anda akan menghadapi masalah yang besar. Kerana cara buat Atomy itu berlainan daripada yang di luar. Cara dia berlainan. So, memahami dengan leader-leader anda, apakah cara yang berlainan? Mengapa di luar sana? Di luar sana, mereka mementingkan keuntungan. Di sini, kita menjalankan bisnes ini, kita mementingkan kejayaan ahli yang kita bawa masuk. Baru kita boleh berjaya. Tapi di luar sana, mereka mementingkan keuntungan. Macam mana saya nak untung? Di network marketing lain, kalau kita pergi memahami, mereka pentingkan keuntungan. Okey, you jual 1, you dapat berapa? You jual 1, you dapat berapa? Tapi di sini, you jual 1, you tak dapat apa-apa pun. So di sini dia memaksa kita membantu orang bawah kita untuk berjaya. So konsep dia berlainan. Konsep dia berlainan, cara menjalankan bisnes ini pun berlainan. So ini anda harus tahu. Kedua, anda harus sanggup berusaha, sanggup bekerja keras kalau anda nak berjaya di Atomy. Jangan tidak ada sesuatu yang di mana datang masuk Atomy, daftarkan diri, tahun depan saya jadi kaya. Tak mungkin. Itu angan-angan. Angan-angan saja.
So jangan berangan-angan dia Tommy. Kalau tanpa berusaha, tanpa bekerja kuat, you tak akan berjaya dia Tommy. Jangan harapkan nasib untuk berjaya. Tak mungkin. So your determinations, you kena ada determinasi yang kuat untuk berjaya. Sanggup keinginan yang kuat, sanggup belajar dan sanggup bekerja keras. You boleh berjaya di Atomy. Saya nak beritahu you. Kalau orang kata ya masuk Atomy tak payah kerja lah, you masuk bawa orang lah, you boleh jadi kaya. Tak payah jual barang, tak payah buat penghantaran, you boleh jadi kaya. Itu semua tipu. You tak akan jadi kaya kalau you tak belajar. You tak akan jadi kaya kalau you tak bekerja keras. You tak akan berjaya. Okay? Kerana di Atomy, kita bukan pemburu. Itu apa? Hunter panggil apa? Betul-betul, pemburu. Kita bukan pemburu. Farmer. Kita adalah petani di dalam Atomy. Kita harus selepas kita tanam benih, kita harus kena baja, kita harus siram air dan kita harus tunggu, kita kena sentiasa siram air, baja sampai kita nampak pokok kecil dah naik dah. Baru tunggu lagi. Dah ada buah dah. Itu sebagai petani. Tapi sebagai pemburu, ramai orang di luar sana dia menjalankan bisnes Atomy dengan harapan mereka jadi pemburu. Tembak satu dah. Saya dah dapat sapawi dah. Best dia helang di network marketing tempat lain. Bawa dia masuk, saya tak payah buat apa, saya boleh kaya raya dah. Itu salah. Itu salah. So jangan jadi pemburu, jadi petani kalau you dah nak berjaya di Atomy. Okey? Masa kita tak begitu banyak, saya teruskan pada dalam. Mengapa orang kata, saya dah bawa masuk orang banyak, masuk. Saya dah bercakap dengan ramai orang dah. Cakap. Hari-hari saya bercakap dengan orang dengan Atomy. Tapi tak ada orang masuk. Ada tak siapa mempunyai masalah ni? Tulis 1. Saya dah cakap dengan ramai orang. Pagi, petang, malam. Tapi tak ada orang masuk. Boleh tak tulis 1 kalau you ada masalah macam tu? Ada tak? 1 orang saya ada. Dia ada orang join. Masuk. Bukan. Masuk sebagai ahli. Tak ada orang masuk. You dah bercakap tapi tak ada orang masuk. Tak ada orang. Semua cakap orang masuk. Guys, senang. Topik ni kita ketepikan. Saya tak mau ajak dah. Kalau sesiapa yang ada masalah di mana you bercakap dengan orang tapi tak ada orang masuk, tak ada orang ikuti you, kalau you nak dengar pengalaman saya nak beritahu. Tapi kalau sedang tak ada orang, tak payahlah topik ini kita ketepikan. Kita pergi topik kedua. Nah tak? Kita ada 2 orang. Satu ialah Asyadi, dia beritahu saya ada masalah ni. Kedua, kita ada Rose, Kak Rose. Siapa lagi? Saya bercakap tapi tak ada orang nak masuk. Tak ada orang nak ikut. Baru kita ada 4-5 orang dah. Ada lagi siapa dah? Okey. You nak dengar okey, pertama kali bila kita bercakap dengan orang tapi orang tak ikuti kita atau orang tak menyertai kita, masalahnya bukan orang. Masalahnya kita. Maksudnya kita tak lengkap. Kita tidak tahu buat penerangan dengan baik. Kita masih lagi mentah. Walaupun kita sudah 2 tahun di Atomy, tapi kita masih mentah dari segi informasi yang boleh mempengaruhi orang. Itu sesuatu yang kita harus lengkapi. Penerangan kita dengan lebih jelas. Bukan jelas tu maksudnya kita cakap benda yang tak perlu cakap pun kita cakap. Kita cakap sesuatu yang di mana boleh meyakinkan orang, informasi yang penting yang mereka harus boleh membantu mereka buat keputusan, itu yang kita harus buat. So nombor 1, bila kita ada bercakap dengan orang, ramai orang kita bercakap tapi tak ada hasil, tak ada orang masih menyertai kita, anda harus belajar macam mana nak buat penerangan atau meminjam kemahiran leader anda untuk buat penerangan. Jangan buat bersendirian lagi. Pinjam kemahiran orang. Sementara you pinjam kemahiran
orang, you duduk dekat situ memerhatikan bagaimana mereka buat penerangan dan you boleh you lebih ramai orang akan menyertai you bila you dah memahami cara yang berkesan. Okey, itu nombor satu. Kedua, kita ada jumpa dah orang yang di mana saya ada bawa masuk orang masuk, banyak masuk, tapi PV tak naik. Ada tak? Nombor dua, siapa ada masalah macam tu tulis 2. Saya bawa masuk, ramai orang ikut saya masuk, member banyak, grup saya semua orang boleh bawa masuk orang, banyak mereka bawa masuk, tapi PV tak naik. Ada tak? 2. Kalau ada tulis 2. Apakah saya akan beritahu you apakah masalah. Ada tak? Oh, banyak juga. Saya kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang yang sama juga. Orang yang hadapi masalah pertama, dia hadapi masalah kedua. Lain semua dah terror-terror lah. Okey. Tahu tak apakah masalah? Bila you kata saya dah bawa masuk orang, ramai orang. Ahli dalam kumpulan saya, ramai orang. Boleh bawa masuk ramai orang. Ahli bawah saya pun, ahli partner saya pun, dia pandai rekrut orang. Tapi PV tak nampak naik pun. Tahu tak apa masalah? Nak tahu tak? Nak tahu tulis 2. Tulis 2. Okey. Sebenarnya bila kita dah rekrut banyak orang masuk dan tak ada orang membeli belah dalam platform kita ni, apakah masalah dia? Masalahnya ialah anda kemungkinan anda tidak menerangkan melalui produk demo. Anda tidak melengkapi mereka dengan informasi produk-produk di Atomy ini. Anda tidak lakukan. Nombor 2, anda kemungkinan anda sendiri bukan product lover. Anda sendiri tidak tahu menerangkan produk. Anda mengurangkan produk yang anda gunakan masih terhad, masih terlampau sedikit. Ramai orang tidak berjaya, PV mereka tak naik. Kalau you pergi rumah mereka, you terkejut. Produk-produk lain pun ada di rumah mereka. Banyak produk. Di mana Atomy ada, mereka tetap guna produk lain. Ramai. Mereka sendiri tepuk dada tanya selera. Mereka tahu. Pasal apa PV saya tak naik? Pasal mereka sendiri tak yakin dengan produk Atomy. They are not the product lover. So, saya galakkan. Kalau kita nak PV kita naik, buatlah banyak produk demo. Gunalah lebih banyak produk. Bila anda bercakap dengan orang, anda tahu mengaitkan produk yang hebat, yang boleh mengubah hidup, pengalaman produk anda supaya orang boleh merasai keikhlasan anda bila anda share produk dan mereka akan guna produk tersebut. Ramai orang dia tak berani share pengalaman produk kerana mereka tidak menggunakan produk Atomy, tapi mereka nak galakkan orang guna produk Atomy. Sebab itulah PV mereka tak naik. Itu nombor 2. Okey. Nombor 3, saya bawa masuk orang, banyak orang masuk. Banyak orang masuk. Kumpulan saya memang hebat dari rekrutmen. PV pun selalu naik. Wah, kami punya PV selalu naik. Ada PV naik. Tapi tim saya tak ada leader. Tim saya tak ada leader. Tim saya semua pengguna saja. Tak ada leader. Tak ada perkembangan. Saya tak boleh naik pangkat. Saya sales master saja. Saya tak boleh jadi diamond master. Saya tak boleh jadi shine rose master. Tahu tak apa masalah? Kalau nak tahu tulis 3. Ada tak? Tak. Ya. Ramai orang mempunyai masalah ni. Kalau anda mempunyai masalah ni di mana tim anda rekrutmennya bagus. Bagus, banyak rekrutmen dia masuk. Hari-hari ada member baru masuk. Dan juga PV anda sentiasa meningkat. Tapi anda tidak nampak masa depan anda di Atomy. Anda cuma sales master. Tak boleh naik dah. Tak ada pencara naik. Tak ada nampak bagaimana nak bantu orang bawah berjaya. So, apakah anda harus lakukan? Dan apakah masalah anda? Bila anda dalam keadaan macam tu,
anda pasti hadapi satu masalah di mana anda boleh tak nampak masa depan anda di Atomy. Anda tak boleh naik, tak ada kenaikan pangkat di Atomy. Untuk mengatasinya, satu, anda kemungkinan anda tidak dalam sistem. Dan semua ahli perniagaan anda, business partner anda, tidak dalam sistem. Mereka tidak dalam sistem perbelanjaran. Mereka tidak dalam sistem belajar. Bagaimana nak berjaya? Mereka tidak mengikuti one day seminar. Mereka tidak mengikuti Success Academy. Dan you sendiri mungkin tidak mengikuti. Kita dah nampak dah ramai. Saya ada satu leader, bukan satu lah, banyak leader di mana mereka buat dah lama dah bersama saya 4-5 tahun dah. Tapi mereka tak boleh naik pangkat. Di situ saja. Mereka tak boleh naik pangkat. Orang yang ikuti mereka, saya percaya semakin hari semakin sikit. Kita tahu mengapa? Kerana dia seorang saja Auto Sales Master dapat duit. Yang lain semua apa pun tak dapat. Sekali matching, 2 kali matching. Sekali matching, 2 kali matching. Akhirnya dia hilang Auto Sales Master dia. Bila dia hilang Auto Sales Master dia, orang bawah dia makin hilang. Makin hilang. Dan daripada Auto Sales Master hilang. SSM hilang. Akhirnya mungkin dia akan hilang daripada Atomy. Kerana apa tahu? Kerana dia dan leader-leader bawah dia tidak mengikuti sistem. So kalau kita nak berjaya, kita harus ikuti sistem. Kalau tidak, lama-lama dia mengikis macam hakisan tanah. Dia akan runtuh. Dia akan pernah dengar hakisan tanah. Rome, di mana bukit runtuh. Bukit yang kuat pun tu boleh runtuh kerana hakisan tanah. So sama juga dengan bisnes Atomy. Kalau kita nak berjaya, kita harus kena ikuti sistem dan bawa semua orang masuk ke sistem. You boleh tengok satu A, satu B. Satu A dia rajin pagi, petang, malam dia pergi buat Atomy. Tapi dia tak pernah mengikuti sistem kejayaan Atomy. B tu dia tak serajin A, mungkin samalah tapi setiap kali dia tak pernah miss. B ni tak pernah miss. One day seminar Success Academy. Dia ada orang baru dia bawa masuk. Ada orang baru dia bawa masuk. Dan you akan tengok. A dia mula berjaya, tapi B akan mengatasi dia. B akan mengatasi dia. Kerana B mengikuti sistem kejayaan Atomy. Setuju tak? So, pentingnya sistem. Kalau you nak berjaya, you tak boleh gunakan sistem tu macam, alah, RM50 mahal sangat lah. Mahal sangat, kegagalan you lagi mahal. Keluarga you yang menunggu you berjaya, you tak buat sesuatu yang betul untuk berjaya. So nak berjaya, ikuti sistem. Saya Success Academy, one day seminar, tak pernah miss. Sejak di Atomy, saya mengikuti Atomy sampai sekarang, saya tak pernah miss. So kalau you nak berjaya, lagi-lagi ni khasnya orang KL. Kalau you bagi alasan, you Success Academy, pukul 2 hingga pukul 7 you pun tak pergi, you jangan doakan you punya team akan berjaya. You sendiri tak menunjukkan teladan. Kita daripada Sungai Petani, pukul 5 pagi tunggu bas. Bawa semua, naik bas sampai ke Success Academy, belajar. Sampai malam pukul 8, keluar pergi makan sampai rumah pukul 2, pukul 3 pagi. Tak ada komplain pun. Tapi orang Kuala Lumpur yang tak pergi tu, saya rasa sesuatu yang tak betul. Kalau dia nak berjaya, dia tak ada dalam sistem, dia tak mungkin berjaya. Orang yang dekat-dekat dengan Kuala Lumpur, Seremban, itu semua dekat sangat. Orang harus mengikuti. Kalau yang tak mengikuti, yang kemungkinan kejayaan anda akan lebih lama. Betul tak? Setuju tak? Percaya pada saya. Saya cakap daripada pengalaman. Saya bukan bercakap daripada apa yang saya dengar.
daripada pengalaman. Saya tidak tahu, saya tidak pandai mana pun. Bila saya berjaya, saya orang di Sungai Petani, pekan yang kecil. Bila saya nak berjaya di Atomy, saya ikut apa yang mereka cakap, orang yang berjaya cakap. Bila saya pergi kat Success Academy, mereka kata, kalau nak berjaya di Success Academy, nak berjaya di Atomy, ikuti Success Academy tanpa berhenti. Setiap bulan. Kalau anda mengikuti 36 kali, anda pasti, hidup anda pasti berubah. 36 kali. Maksudnya 3 tahun berturut-turut tak berhenti. So siapa di sini yang tak berhenti? You tengok kejayaan mereka berlainan. Siapa di sini sekejap pergi, 2 bulan tak pergi, 3 bulan bagi alasan, 4 bulan nenek sakit, tok sakit, nenek kahwin, datuk kahwin. Orang macam tu semua pasti. And then dia doakan orang bawa dia masuk Success Academy. Dia sendiri tak pergi. Yang pergilah. Tapi dia sendiri tak pergi. Orang macam tu, minta maaf. Kejayaan you susah. Betul tak? Okey. Hari ini tak kat sini saja. Kita empat orang, saya kembali pada Syadi. Apa yang saya nak beritahu, kalau kita nak berjaya, kita harus buat benda yang betul dan berkesan. Baru kita boleh berjaya. Dan kita kena kepimpinan melalui teladan. Okey, kembali pada Syadi. Ya. Okey. Thank you, Sri Chan. Alamak, terasa saya sibuk. Kalau terasa makan cili rasa pedas Aduh, pedas. Tak apa, kita cuba lepas ni. So, Success Academy baru 3 kali. Saya baru pergi sekali, saya dah tertinggal dua Success Academy. So, kena pulang balik Okey, so harap pagi ni memberi inspirasi kepada semua orang direct message daripada seseorang yang berjaya, bukan seseorang yang belum berjaya atau yang cuba nak menjayakan diri ke apa. Tidak, ini orang yang betul-betul dah berjaya. Kita ikut saja step dia daripada A sampai Z 36 kali Success Academy. So lepas ni tim saya Mak Ruby semua kita kena cuba turun Success Academy. Mak Ruby dah dekat. Kita jauh ni mungkin lepas ni saya boleh tumpang Tuan SB dan Tuan Chaidi semualah untuk pergi Success Academy. Okey. So dah terlanjur masa kita pagi ni. So terlanjur pun tapi kita mendapat information yang sangat padat selepas lama kita tak berjumpa. So info-info macam ni yang perlu untuk kita menyemarakkan semangat kita untuk berjaya macam Sri Chan. Kalau you orang tengok payslip Sri Chan dengan Atomy, kau orang menangis lah. Saya setiap bulan ditunjuk, Syadi ini bulan saya dapat, menangis lah. Saya ingat itu Perdana Menteri pun tak macam tu lah. Okay, so thank you so much for this morning. Harap maaf kalau ada salah kata. Okay, so harap semua memberi inspirasi, memberi semangat dan menambahkan lagi trust the process yang kita akan go through dengan Siti Chan ni sampai kita berjaya. Macam Siti Chan cakap dekat status dia takkan stop selagi kita semua tak berjaya. Ini adalah tim dia. So thank you very much semua. Thank you very much Sipu. Thank you very much Sipu, ayah, ibu, Sipu, master semua kepada kami semua. Bimbinglah kami Terima kasih Sipu, Syadik, terima kasih semua.